dianjurkan oleh Pertubuhan Muafakat Guru Cemerlang Kelantan dengan kerjasama Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Awan Ilmu merupakan siri tuition online kepada calon SPM 2021 yang diadakan setiap hari Ahad, Isnin dan juga Selasa bermula jam 8.30 hingga 10 malam insyaAllah untuk subjek teras dan juga elektif. Okay. Bagi memantapkan lagi penguasaan teknik menjawab soalan KBAT KSSM bagi persediaan SPM 2021. Baik, jadi malam ini tibalah giliran mata pelajaran perniagaan untuk program Awan Ilmu ini. Jadi sebelum saya serahkan majlis, suka saya perkenalkan penceramah hebat kita pada malam ini, Puan Siti Murni binti Cik Umar, Guru Kanan Teknik Vocational SMK Batu Melintang, jurulatih utama mata pelajaran KSSM dan juga tak asing lagi di kalangan guru-guru negeri Kelantan dan juga merupakan Ketua Pentaksir Negeri Perniagaan Kelantan. Dan beliau berpengalaman sebagai pendidik lebih daripada 20 tahun. Jadi diharap para pelajar, calon-calon perniagaan SPM dapat memberi sepenuh perhatian atas perkongsian yang akan disampaikan oleh cikgu yang hebat ini. Dan sekiranya ada sebarang persoalan boleh diajukan di ruangan chat atau di hujung program ini nanti. Ataupun Cikgu Siti Murni nak dua hala sepanjang tu ataupun kita buka juga ataupun boleh gunakan ruang chat lah ataupun sekiranya ada persoalan boleh kemukakanlah di ruangan chat ataupun mungkin di akhir sesi program ini nanti. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya menjemput penceramah kita untuk sesi perkongsian ilmu yang bertajuk Swamaya 7 Cemerlang Perniagaan SPM 2021. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam untuk yang bukan beragama Islam pada malam ini. Pertama sekali cikgu ucapkan berbanyak terima kasih kepada Muafakat Guru Cemerlang Negeri Kelantan pada malam ini kerana sudi menjemput cikgu ataupun menjemput saya untuk sama-sama berkongsi pengalaman cikgu selama cikgu mengajar mata pelajaran perdagangan dan perniagaan setelah 3 tahun menjalani peperiksaan SPM. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada sahabat saya iaitu Puan Azlina Azura yang merupakan guru cemerlang bagi mata pelajaran perniagaan. Jadi pada malam ini dia kata ingin bertukar arus lah. Biasanya beliau sendiri yang menyampaikan teknik menjawab untuk perniagaan. Tapi malam ini kita ingin berkongsi-kongsi juga pengalaman yang ada pada guru-guru yang lain. Jadi saya harap anak-anak semua yang saya percaya bukan sahaja di negeri Kelantan, bahkan di seluruh Malaysia lah dapat sama-sama berkongsi ilmu dengan cikgu pada malam ini dan kalau ada apa-apa kemusykilan anak-anak boleh bertanya secara direct ataupun boleh berhubung selepas ini dengan cikgu lah. Okey, sekejap saya share slide. Dah nampak Boleh. Okey, saya tak nampak ruangan komen pula, ruangan chat. Tak apalah, lepas ni mungkin kita boleh sebab kebiasaannya kalau saya menyampaikan teknik menjawab ni lebih kurang 3 jam tapi malam ini diberi 1 jam setengah saja jadi saya terpaksa bercakap dengan begitu lajulah. Dan kalau ada persoalan mungkin selepas sesi ini saya bagi peluang untuk bertanya. Okay, jadi Alhamdulillah pada malam ini kita semua bersua di program Swamaya Jejak Cemerlang SPM. Saya difahamkan pada malam ini merupakan calon kumpulan cemerlang lah. Okay, kumpulan cemerlang yang mana biasanya kita pisahkan antara calon cemerlang dengan calon yang berpotensi.
Jadi pada malam ini saya lebih kepada untuk calon yang cemerlang lah. Okay, seperti mana yang diperkenalkan oleh moderator tadi, saya merupakan Cikgu Siti Murni binti Cik Omar, GKTV di SMK Batu Melintang, Jeli, Kelantan, dan merupakan KPN bagi ataupun Ketua Pentaksian Negeri bagi mata pelajaran perniagaan, itu kertas 3 Negeri Kelantan. Saya, yang biodata saya ni saya tak perlu ceritakan lah sebab saya nak ringkaskan. Saya nak terus kepada tujuan kita pada malam inilah. Okay, sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada malam ini, Cikgu harap awak semua ataupun para pelajar semua mencatat perkara penting tentang perkongsian pada malam ini, dan bagi yang Muslim atau yang beragama Islam bolehlah membaca doa penerangan hati mengikut dan bagi yang bukan beragama Islam bolehlah baca mengikut kepercayaan agama masing-masing. Okay, supaya kita semua dirahmati pada malam ini dan membawa keberkatan di akhir slot kita nanti. Okay, jadi niat kita pada malam ini untuk mencapai tahap yang semakin baik mengikut anak tangga yang cikgu akan tunjukkan sekejap lagi. Dan para pelajar semua boleh sediakan sebarang soalan atau masalah yang dihadapi di akhir sesi pada malam ini. Okey, jadi objektif pada malam ini kalau kita lihat di sini ialah cikgu nak awak dapat naik mengikut step anak tangga ini. Okey. Daripada kita step di bawah, I want do it, sehinggalah ke peringkat yang paling atas iaitu yes I did it. Maksudnya sebelum ini, saya percaya kita para pelajar terlibat dengan PKP yang lama dan PDPR yang lama, jadi para pelajar memang sedikit rasa kurang bersemangat. Tidak tahu di mana nak bermula dan tidak tahu di mana harus bertanya. Jadi pada malam ini saya harap para pelajar semua terbuka mindanya dan dapat semangat yang baru untuk terus melangkah jauh sehinggalah sampai ke penghujungnya pada bulan Januari nanti yang mana anak-anak semua akan menghadapi peperiksaan SPM. Saya difahamkan, saya lihat jadual SPM tu 16 Mac SPM untuk subjek perniagaan. Yang dia betul, nah satu. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kalau anak-anak masih lagi berada di step di bawah, I want do it, saya nak anak-anak sekarang sudah bangun ke tangga yang kedua sekurang-kurangnya, I can do it. Okay, bila dah berada di I can do it, I want to do it. Jadi pada malam ini setelah anak-anak dapat mengetahui teknik-teknik yang akan dikongsikan oleh saya, awak dah ada semangat baru, I want to do it. Okay, dah ada semangat baru dan mula bertanya pada cikgu, how do I do it? Mula mencari guru dan mula bertanya dan mula mendapatkan soalan-soalan yang di-share ataupun dikeluarkan oleh negeri-negeri lain ataupun yang diberi oleh cikgu. Okay, seterusnya pada malam ini saya nak awak dah berada di puncak yes I did it. Awak dah boleh lakukannya. Jadi saya harap awak semua, para pelajar semua bersemangat pada malam ini untuk sampai terus ke puncak. Maksud sekarang ni para pelajar dah baru saja selesai peperiksaan percubaan dan ada lagi masa lebih kurang 2 bulan dan saya tak nak awak semua masih berada di tangga yang paling bawah. Okay. Semua para pelajar kena harus bangun dan sedar bahawa tangga yang anda harus langkah adalah masih jauh lagi. Okay. Okay, ini tak perlu. Okay, jadi saya percaya anak-anak pada tahun ini akan menghadapi peperiksaan SPM untuk KSSM yang baru merupakan tahun pertama bagi subjek-subjek yang lain, bagi mata pelajaran yang lain. Tetapi bagi mata pelajaran perniagaan ni, kita dah masuk tahun keempat untuk SPM. Jadi kalau anda dapat koleksi-koleksi soalan SPM tahun lepas tu, maksudnya kita dah ada banyak koleksi lah. Sebab tahun ini, tahun 2021, merupakan tahun keempat bagi SPM mata pelajaran perniagaan. Tapi kalau mata pelajaran sejarah, bahasa Melayu dan sebagainya yang lain tu, anda semua baru pertama kali. Jadi anda semua memang
belum pernah jumpa lagi lah soalan-soalan tu. Tapi untuk perniagaan ni dia dah diperkenalkan semenjak tahun 2018 lagi. Okay. Okay, jadi kenapa anda semua mengambil mata pelajaran perniagaan ni? Sedikit saja saya ringkaskan di sini. Jadi perniagaan ni merupakan mata pelajaran elektif dalam kelompok mata pelajaran sastra ikhtisas di bawah KSSM. Okay, jadi mata pelajaran perniagaan ini ditawarkan sebagai mata pelajaran elektif kepada calon peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Okay, jadi walaupun dia elektif, jadi saya harap anda semua target untuk dapat A juga. Kerana apa? Kerana dia akan lebih membantu calon untuk meneruskan pelajaran anda ke peringkat yang lebih tinggi. Terutama kalau untuk meneruskan dalam bidang pengajian perniagaan, perakaunan ataupun ekonomi. Jadi matlamat utama MP ni untuk menyediakan modal insan yang menyeluruh, seimbang, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif serta mengamalkan budaya profesional bagi menghadapi cabaran abad ke-21 seiring dengan perkembangan teknologi dalam industri ke arah mencapai matlamat negara maju. Jadi inilah matlamat utama kenapa anda ambil perniagaan. Termasuklah kenapa anda membuat kerja khusus rancangan perniagaan itu. Semuanya ke arah untuk melahirkan pelajar yang seimbang, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Bukannya untuk mendera pelajar, bukannya saja-saja nak menyusahkan para pelajar untuk menyiapkan assignment dan sebagainya. Semuanya itu adalah ada tujuan dan matlamatnya. Okey, para pelajar. Okey, ini matlamat tadilah, lebih kurang sama untuk menjadi pengguna yang bijak, pekerja dan pengusaha yang kompeten, berkeyakinan dan bersikap positif, beretika serta menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Okay, jadi untuk kesejahteraan diri ni yang utama, untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan sudah tentulah kepada negara. Jadi setiap mata pelajaran yang diperkenalkan semuanya berniat untuk menjadikan pelajar itu lebih kompeten pada masa hadapan. Okey. Okey, jadi di sini saya ringkaskan sedikit grade hubungan antara konstruk OP dengan instrumen pentaksiran. Okey, saya percaya anak-anak semua dah tahu bila kita ambil mata pelajaran perniagaan ni, kita terpaksa menghadapi ataupun menduduki kertas 1 iaitu objektif, kertas 2 iaitu subjektif dan kertas 3 iaitu kerja khusus. Jadi di sini adalah konstruk OP1, OP2, OP3, OP4 dan OP5. Okey, di dalam kertas 1 apa yang diuji ialah OP1 dan OP2. Di dalam kertas 2, OP1, OP2, OP3 dan OP4. Okay, di dalam kertas 3 yang para pelajar baru saja selesai melaksanakan pada baru ini, anda telah berjaya melaksanakan OP2 sehinggalah OP5. Jadi kita lihat di sini OP5, kemahiran yang paling tinggi, pelajar hanya dapat rasai dalam kertas 3, iaitu pelajar buat bermula bulan Julai tahun lepas sehinggalah sekarang ini anda sudah mencapai tahap OP5. Yang mana OP5 ni tidak dinilai dalam kertas 1 ataupun kertas 2. Itu sedikit pengenalan lah. Okey. Di sini kalau para pelajar semua lihat ialah buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, buku teks ni adalah sumber rujukan yang paling penting lah, yang paling utama kalau kita lihat. Kenapa paling utama? Sebab daripada buku teks inilah sumber-sumber soalannya digubal berdasarkan semuanya dalam buku teks. Jadi para pelajar yang masih tidak ada buku teks, terutamanya kebiasaannya pelajar tingkatan 5, dia dah tak ada buku teks tingkatan 4. Okay, jadi anda bolehlah mencari sumber buku teks ni sama ada secara online. Sekarang ni mudah dan senang kerana buku teks ni ada di dalam online, secara online. Ini buku teks. Jadi nak beli tu lagi baik, dan kalau tak mampu beli, boleh juga dijadikan buat rujukan dalam secara online lah.
Yang pentingnya kedua-dua buku teks ni mesti ada. Kenapa mesti ada? Sebab dialah merupakan sumber utama untuk kita rujuk jika ingin membina soalan ataupun ingin menjawab soalan. Skema jawapannya dalam peperiksaan SPM nanti semuanya dirujuk dalam buku teks ini. Jadi ia adalah sumber utama lah. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dipinggirkan. Okay, jadi kalau kita lihat di sini standard kandungan perniagaan tingkatan 4 ada 4 tajuk utama dan tingkatan 5 ada 7. Jadi lebih kurang 7, 8, 9, 11 tajuk utama yang besarlah dalam standard kandungan perniagaan. Jadi para pelajar harus menguasai kedua-dua standard kandungan dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni. Ya, tajuk yang pertama tujuan perniagaan, bab 1 tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Bab 2 trend semasa dalam perniagaan. Tajuk 2 organisasi perniagaan, penetapan visi, misi dan objektif. Bab 4 bahagian fungsian utama dalam perniagaan. Tingkatan 5 sumber perniagaan, tajuk 1 ada 4 bab, tajuk 2 ada 3, jadi semuanya ada 7. Bab 1 pengurusan sumber manusia. Bab 2 pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Bab 3 sumber pembiayaan perniagaan. Bab 4 penyata keuangan perniagaan. Bab 5 persediaan menjadi usahawan. Bab 6 persediaan memulakan perniagaan. Bab 7 merancang pengendalian perniagaan. Okay, jadi kalau kita lihat standard kandungan tingkatan 5 ni sebenarnya dirungkaikan di dalam kerja kursus. Jika anda semua membuat kerja kursus baru-baru ini dengan merujuk kepada buku teks, memang anda dah buat kerja 2 dalam 1 sebenarnya. Okay? Membuat kerja khusus bersekali dengan membuat ulang kaji bagi topik-topik tingkatan 5. Sebab kalau kita lihat standard kandungan di sini, semuanya tajuk ni dirangkumkan di dalam kerja khusus. Okay, kalau kita lihat di sini merupakan isi kandungan di dalam buku teks lah. Kalau kita lihat tajuk 1 yang pertama ni standard kandungan sumber manusia, pengurusan sumber fizikal teknologi, sumber pembiayaan, penyata keuangan. Ini buku teks tingkatan 5. Okey, jadi penting di sini, nampak di sini kita lihat cara nak baca buku teks ni, kita lihat dulu standard kandungan dia. Yang penting kita lihatnya standard kandungan. Standard kandungan dan standard pembelajaran. Kenapa kita kena tengok standard pembelajaran di sini? Selepas mempelajari bab ini, murid boleh menyatakan definisi pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. Contoh. Maksudnya, selagi pelajar tidak menguasai standard pembelajaran yang dicatatkan di sini, pelajar harus membuat latihan berulang kali lagi sehinggalah mencapai objektif semua di sini. Semuanya sehinggalah pelajar dapat merungkai ke semua tajuk-tajuk yang ada dalam standard pembelajaran ini. Ini cara nak untuk explore buku teks lah. Setengah pelajar tu dia tak baca di bahagian ini, dia terus baca kepada tajuk-tajuk kecil. Sedangkan di sini adalah standard pembelajaran yang mereka harus kuasai. Jadi kebiasaannya soalan-soalan SPM akan item-item dalam SPM akan dibina berdasarkan kepada standard pembelajaran di sini. Ini bab 2. Saya pergi laju sikit lah. Bab 3. Okey. Seterusnya saya pergi kepada pengenalan perniagaan lah. Saya percaya yang ni semua para pelajar dah tahu. Dan saya percaya calon cemerlang dalam grup kita pada malam ini pun sudah banyak kali ataupun sudah beberapa kali mengikuti sesi seminar teknik menjawab. Okay, jadi saya beri ingatan sedikit lah. Jadi sebenarnya kita ada kertas 1, kodnya 3766/1, kertas 2 3766/2 dan kertas 3 3766/3. Yang kertas 4 tu adalah untuk calon persendirian. Jadi anda sebagai calon pertama sekolah, calon pertama kali tak akan menghadapi ataupun tak akan menduduki kertas 4. Walaupun anda lihat dalam jadual SPM ada kertas 4. Kertas 4 adalah untuk
calon persendirian. Masa menjawab dia 2 jam juga. Okey, ni format instrumen pentaksiran, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey, kertas 1 ujian objektif, aneka pilihan dan gabungan, bilangan soalannya 40 soalan. Jumlah markahnya 40 markah, iaitu satu soalan 1 markah. Pemberatnya ialah 20%. 20%. Maksudnya 20% dari kertas 1, 20% dari kertas 3 dan 60% dari kertas 2. Masa menjawab untuk kertas 1, 1 jam 15 minit. Cakupan konteksnya tingkatan 4 dan tingkatan 5. Aras kesukarannya 5/3/2. 5 aras rendah, 3 aras sederhana, 2 aras susah. Okey, kertas 2, ujian subjektif, iaitu anda akan bertemu ataupun menghadapi jenis item respon terhad dan respon terbuka. Okey, bahagian A ni ada 6 soalan, pelajar perlu pilih 5. Okey, bahagian A. Bahagian B ada 3 soalan, pelajar pilih 2 soalan. Bahagian C ada 1 soalan yang wajib jawab. Okey, bahagian A tadi menyumbangkan 50 markah. Bahagian B 30 markah, bahagian C 20 markah. Jadi jumlah keseluruhannya 100 markah. Tetapi pemberatnya ialah 60%. Jadi 100 ni perlu darat 60%. Masa menjawab untuk kertas 2, 2 jam 15 minit. Cakupan konteksnya tingkatan 4 dan 5. Nampak tak di sini? Kesemuanya melibatkan tingkatan 4 dan 5. Jadi kalau ada pelajar tanya, cikgu, sukatan tingkatan 4 ke tingkatan 5 yang lebih banyak? Jadi itu terpulang pada nasib. Sebenarnya dia fair, adil, sama banyak. Jadi sebab itulah kita tak boleh tinggal buku teks tingkatan 4. Perlu dijadikan sebagai sumber rujukan utama juga. Kebiasaan pelajar tingkatan 5 dia tidak ada sumber rujukan tingkatan 4. Dia baca buku tingkatan 5 saja. Bila dia jumpa soalan tingkatan 4, dia tak boleh jawab dah. Jadi aras kesukarannya 5/3/2 juga, sama dengan kertas 1. Okey, projek kertas 3 saya tak perlu terangkan lah. Anda baru selesai saja, iaitu pemberatnya 20%. Okey, ni kebiasaannya grade markah untuk calon cemerlang. Calon cemerlang kebiasaannya jadi bergantung kepada nasib lah. Untuk A+, calon perlu dapat 90 hingga 100 markah. Untuk A, 80 hingga 89. Untuk A-, 70 hingga 79. Gagal 39 ke bawah. Jadi bagaimana strategi untuk calon cemerlang nak dapat markah untuk cemerlang? Cemerlang tadi berapa markah? 70 ke atas lah dah dapat A lah. Dia cemerlang lah. A tu cemerlang lah. Okey. Target untuk calon cemerlang, kita lihat di sini, kertas 2 bahagian A tadi, calon perlu jawab 5 soalan dari 6 soalan kan? 5 soalan maksudnya 5 soalan tu full mark dia 50 markah. Satu soalan 10 markah, jadi 50 markah. Calon sekurang-kurangnya dapat 40 markah. 40 markah ni dari 5 soalan ni dapat 40. Bermaksud lebih kurang 8 soalan. 8 markah bagi satu soalan. Full mark dia 10 markah. Jadi kalau calon dapat 8 markah pun masih layak untuk dapat A. Ni bahagian A. Jadi kalau dapat 8, 8 darab 5, 40. 40 dari 50. Masih layak dapat A. Okey, dari 5 soalan. Okey, bagi bahagian B, dia ada 2 soalan. Satu soalan 15 markah. Jadi 2 soalan, 2 darab 15, full mark dia 30 markah. Okey, jadi kalaulah calon tak dapat full mark, tak dapat 15, masih okey. Okey, katakan pelajar dapat 8 markah, 8, 8, 1 markah, 8, 16. Kalau 7 markah, 7, 14. Masih okey. Maksudnya dapat 14 dari 30. Ini dari 2 soalan. Bahagian B ni calon jawab 2 soalan.
Jadi dapat 2 markah, 2 soalan, 2 darab 17 dapat 14 dari 30. Sepatutnya full mark 30. Dapat full mark lagi baguslah. Ni yang cikgu cakap nak sekurang-kurangnya untuk dapat A tolak lah, A minus. Okey, untuk bahagian C, soalan yang wajib dijawab tadi, full mark dia 20 markah. Ini merupakan satu soalan wajib. Tetapi jika anda tak dapat 20 markah, masih okey. Dapat 14 contohnya. 14 dari 20, maksudnya anda kehilangan 6 markah. Okey. Jika dicampur 40, campur 14, campur 14, maka calon akan dapat 68 dari 100. Masih tak dapat full mark 100 kan? Tetapi 68 darab dengan 60%, calon akan dapat 41 markah. Agak-agak dapat A tak? A. Dapat A sekiranya anda dapat kertas 1, anda betul 34. Ini paling tinggi lah, paling sepatutnya 40 kan? Jadi anda betul 34. Disebabkan pemberatnya 20%, jadi 34 ni darab 0.2, 20%, jadi dapat 17 markah. Kertas 2 tadi 41 markah. Dari mana 41 ni? Daripada sini tadi. 41. Kertas 3 pula, katakanlah dah anda buat cantik-cantik, cikgu anda bagi grade A, 18 markah. Dia full mark dia 20 markah pemberat dia. Jadi campur kertas 1, kertas 2, campur kertas 3, maka calon ni dapat 76%. Memang masih layak untuk dapat A. A tolak. Mudah kan untuk dapat A. Jadi di sini kalau calon lihat bermaksud calon perlu tahu di mana calon nak skor markah tu. Di mana nak ambil markah-markah yang akan menyumbang kepada nak dapat A tadi. Contohnya bahagian A tadi. Nak dapat 8 markah satu soalan sekurang-kurangnya. Dari mana nak dapat 8 markah itu? Jadi di sinilah perlunya calon semua mengikuti sesi seminar ataupun bertanya pada guru tentang teknik-teknik untuk menjawab soalan SPM. Di samping pelajar semua dah buat ulang kaji dengan sempurna, ulang kaji dengan banyak, latih tubi dengan banyak, dan penting juga untuk calon tahu teknik menjawab SPM ini. Kerana teknik inilah yang akan membantu calon untuk dapat lebih markah yang lebih baik. Okey, jadi strategi untuk lulus, ini untuk lulus lah, tapi di malam ini saya rasa tak ada calon yang lulus kan. Semuanya calon cemerlang, nak dapat A. Jadi sekurang-kurangnya saya bagi tahu jugalah. Untuk kertas 2, calon yang target nak lulus ni, dia bukan nak lulus tapi mungkin disebabkan oleh dia tidak mengikuti PDPR dengan baik, maka dia gagal menjawab soalan dengan baik. Tetapi sekurang-kurangnya dia masih lulus. Okey, contohnya bahagian A tadi dia dapat 20 markah dari 5 soalan. Bermaksud satu soalan dia hanya dapat 5 markah. 5 darab 5, 25. Dapat 4 markah je. 4 darab 5, 20. Dia dapat 4 markah. Jadi masih selamat dia untuk lulus. 20 dari 50. Kertas 2 bahagian B dia dapat mungkin dapat 5. 5 dari 30. Sangat sedikit lah. Tapi dia masih selamat untuk lulus. Okey, bahagian C dia dapat 5 dari 20 juga. Okey, jumlah dia 20 campur 5 campur 5, 30. 30 darab 0.6, 60%. Dia hanya dapat 18. Okey, katalah kertas 1 dia betul 20. Siapa sini selalu betul 20 je? Kalau dia betul 20 je, dia kena usaha lagi sehingga betul 30 ke atas. Baru dia cemerlang. Kalau dia betul 20 je per 40, nak bagi lagi 20%, maka dia hanya dapat 10 markah saja. Jadi, kalau percubaan baru ni anda dapat betul 20 sahaja, 25 ke, anda memang kena kerja keras lagi, banyakkan lagi ulang kaji untuk tingkatkan lagi kertas 1 jumlah betul. Kerana kertas 1 ni sangat membantu juga. Okey, katalah kertas 1 ni dia betul 20, darab 20%, maka dapat 10 markah sahaja. Kertas 2 dia dapat 18. Dari mana datangnya 18? Daripada sini tadi.
Dan kertas 3 mungkin dia tak buat dengan baik, tak ikut arahan cikgu, tak hantar tak ikut arahan cikgu, tak buat dengan baik, tak buat pengiraan dengan baik, maka dia hanya dapat 15. Kertas 1 campur kertas 2, kertas 3, maka calon ni dapat 43. Jadi calon ini hanya akan dapat grade E. Jadi jika anda masih di sini, pada malam ini saya nak awak sedar sekurang-kurangnya awak dapat tingkatkan lagi markah ni. Kalau dapat 20, tingkatkan lagi jadi 30. Sekurang-kurangnya pada malam ini anda dah bergerak dari satu angka ke satu angka. Dapat naik 10 markah pun dah okey pada malam ni. Syukur Alhamdulillah. Jadi saya tak nak anda semakin ke belakang. Jadi selepas saja anda mendengar perkongsian pada malam ini, anda ada semangat untuk lebih tambah markah. Di mana nak tambah markah tu kena cari di mana nak tambah markah itu. Okey. Jadi ini cara pengiraan markah SPM, 20% kertas 1, 60% kertas 2, 20% kertas 3. Jadi keseluruhannya menyumbangkan 100%. Jika anda tidak hadir salah satu kertas ini, maka anda akan dapat grade T. T dalam CGSPM nanti dia akan tulis T. Tidak menduduki. Okey, jadi saya nak teruskan kepada teknik menjawab kertas 2 pada malam inilah. Okey, jadi kertas 2 seperti mana diketahui 60 markah, masanya 2 jam 15 minit. Bahagian A tadi jawab 5 dari 6 soalan yang menyumbangkan 50 markah. 5 soalan darat 10 markah jadi 50. Kalau nak cemerlang tadi, sekurang-kurangnya dapat berapa markah di sini? Sekurang-kurangnya mesti dapat 8 markah. 5 darat 8, 40. Itu sekurang-kurangnya paling-paling tak ada lah. Okey, bahagian B, 2 dari 3 soalan. Anda kena jawab 2 dari 3 soalan. 30 markah, satu soalan 15 markah. Sekurang-kurangnya satu soalan ni anda dapat 7 hingga 15 markah. Baru dalam zon selesa. Kalau anda rasa anda 7 markah ke bawah tu, anda mesti kerja keras. Okey, pada malam ini anda kena kerja keras lagi. Okey, bahagian C, satu soalan yang anda wajib jawab. Tak boleh tak mau, tak boleh tinggal, wajib jawab 20 markah. Tiada pilihan. Sekurang-kurangnya kena dapat di sini 10 markah lah. Jumlah keseluruhan markah ni 100 markah. Boleh nak jawab semua tak? Boleh jika ada masa yang mencukupi. Jika tak ada masa, tak perlu. Okay, item subjektif kertas 2, jadi aras kesukarannya sama juga dengan kertas 1, 5/3/2. 50% soalan aras mudah, 30% soalan aras sederhana, 20% soalan aras tinggi. Jadi kemungkinan calon cemerlang ni dia boleh jawab semua soalan aras mudah dan soalan aras sederhana. Kemungkinan dia tidak menjawab dengan baik bagi soalan aras tinggi. Jadi disebab itulah kemungkinan anda ada keciciran markah tadi, kehilangan markah dalam 2 atau 3 markah. Jadi pada malam ini saya ingin kongsikan jugalah di mana biasanya calon kehilangan markah. Okey, panduan menjawab kertas 2. Okey, langkah yang pertama, 5 minit yang pertama baca dan halusi soalan dengan teliti. Okay, sebaik saja anda dapat soalan, 5 minit yang pertama baca dan halusi kehendak soalan dengan teliti terlebih dahulu. Okay, untuk anda pilih. Yang kedua, pilih dan tentukan soalan yang hendak dijawab. Okay, pilih dan tanda, pilih yang mana yang anda ada kekuatan. Dan simpan dulu soalan yang anda rasa banyak benda yang anda tak tahu. Dan anda boleh jawab jika anda ada masa yang berlebihan selepas waktu sebelum waktu tamat lah. Okey, pilih dan tentukan soalan yang hendak dijawab di bahagian A dan bahagian B. Okay, kemudian garis kata tugas. Garis kata tugas, ketahui kehendak soalan ataupun kata kunci dan peruntukan markah. Okay, ketiga-tiga benda ni anda harus ketahui. Kata tugas, kehendak soalan dan peruntukan markah. 3 benda ini adalah sangat penting.
Okey, kata tugas, kehendak soalan dan markah, peruntukan markah. Jadi ketiga-tiga benda ni adalah benda yang saling berkait. Terutama kata tugas dengan peruntukan markah. Okay, yang keempat, bina rangka jawapan di kertas soalan ataupun kertas, mana-mana kertas lah. Apa yang dikatakan rangka jawapan? Rangka jawapan tu fakta, huraian, contoh. F ni fakta, H huraian, C ni contoh. Okey, sama juga dengan kalau anda nak jawab bahasa Melayu, mesti ada rangka kan. Jadi, perniagaan pun sebenarnya dia ada rangka jawapan dia. Inilah rangkanya. Dia bukan ada pengenalan macam tu, dia ada fakta, huraian, contoh. Okay, jadi rangka ini dibina berdasarkan kata tugas dan peruntukan markah yang diberi. Di sinilah anda perlu fahami betul-betul pada malam ini. Okay, mulakan dengan kepala ayat untuk mengelakkan dikenakan penalti. Okay, jadi pada malam ini cikgu nak tekankan pada anda semua supaya anda tidak dikenakan penalti. Jadi semenjak 2 tahun kebelakangan ini, soalan SPM untuk perniagaan banyak penalti. Dia macam main bola, banyak penalti. Jadi jika anda tidak tahu apa itu penalti ni, maka kemungkinan anda akan kehilangan banyak markah yang tak sepatutnya anda hilang. Jadi sayang jika anda tak tahu di mana penalti ini dikenakan, maka anda kerugian banyak markah. Kemungkinan dah dapat elok-elok 100 markah, kurang lagi 10 markah. Jadi 90. Disebabkan 10 markah dah dikenakan penalti. Jadi saya akan tunjuk pada malam ini kenapa dikenakan penalti ini. Okey, sambungan panduan menjawab nombor 6. Bahagian C adalah soalan yang wajib dijawab. Calon tidak perlu menyalin semula soalan. Tak perlu salin semula. Orang yang salin semula soalan ni orang yang tak boleh jawab kot. Dia ada masa banyak, dia ada tulis soalan. Jadi soalan tak perlu salin. Terus tulis nombor soalan dan terus menjawab dengan kepala ayat. Okay, calon hanya perlu menulis semula soalan yang dijawab di buku jawapan calon. Tulis soalan, bukan salin soalan. Tulis nombor soalan. Okay, yang ke-8, tinggalkan ruangan untuk soalan yang belum siap ditulis. Tinggalkan ruangan untuk soalan yang belum siap ditulis. Katakan anda dah siap, anda jangan terus sambung. Katakan nombor 7 dengan nombor 8 ni, anda terus sambung nombor 8 di sini. Kalau boleh, tinggalkan ruangan yang banyak sikit di sini supaya mungkin anda ada idea yang perlu ditambah selepas ini, masih ada ruang yang boleh ditambah di bawah. Kebiasaan calonnya dia ada idea selepas dia menjawab soalan lain, baru keluar idea. Lepas tu nak sambung balik. Sedangkan ruangan dia dah tutup dah. Jadi anda jangan sayang kepada kertas jawapan lah. Kertas jawapan anda dalam bentuk buku. Jadi buku tu ada lebih kurang 15 helai. Jadi memang cukup untuk anda jawab. Tinggalkan ruangan yang banyaklah sikit bagi setiap jawapan. Yang ke-9, pilih soalan yang calon ada kekuatan ataupun pengetahuan untuk dapatkan markah maksimum. Okay, jadi pilih calon yang soalan yang betul-betul tahulah. Kalau yang kurang tahu tu boleh simpan dulu, boleh jawab juga, mungkin jawab selepas siap semua sekali. Okay, sebab untuk mengelakkan pembaziran masa. Okay, yang ke-10, jangan jawab semua soalan bahagian A dan B untuk mengelakkan tidak cukup masa. Sekiranya ada masa, calon boleh cuba jawab selepas semua bahagian dijawab. Jawab di belakang sekalipun, no hal. Tak ada masalah. Okay, pemeriksa dia akan semak semua dan dia akan pilihlah mana jawapan yang lebih banyak. Okay, cara menulis jawapan. Okay. Calon boleh menulis jawapan dalam bentuk poin, esei atau perenggan. Okay, dalam bentuk poin. Bentuk poin ni macam ni lah. Selepas ni saya akan tunjuklah cara-cara jawab. Ni saya bagi nota secara kasar dululah. Okay, calon boleh menulis jawapan dalam bentuk poin ataupun esei ataupun perenggan. Okay, dalam bentuk poin. Bentuk poin ni macam ni lah. Tarik lalat ni. Dia buat tarik lalat. Poin titik. Okay, jawapan dalam bentuk poin mestilah ditulis dengan lengkap dan padat. Tetapi ayat tu mesti lengkap dan padat. Tidak boleh ayat tu tergantung ataupun terlalu ringkas.
dan tidak difahami. Jadi kalau tak difahami, pemeriksa akan tanda kurang jelas. Setiap jawapan mestilah mempunyai kepala ayat. Apa yang dikatakan kepala ayat ni? Kepala ayat. Jadi malam ni awak dengar dua benda. Tadi penalti ni kepala ayat. Kepala ayat bagi mengelakkan dikenakan penalti atau dipotong 1 markah. Sekejap lagi saya tunjuk apa itu kepala ayat ni. Calon mesti sesuaikan dengan kata tugas. Nak bina rangka jawapan tadi kena berdasarkan kepada kata tugas ini. Jadi pada malam ini awak kena tahu kata tugas. Banyak benda nak kena tahu malam ni. Nak tahu kepala ayat, nak tahu penalti, nak tahu kata tugas, nak tahu kehendak soalan. Calon perlu memahami kehendak soalan sebelum menjawab. Bina rangka jawapan di mana-mana bahagian buku lain. Di mana-mana bahagian dalam kertas soalan ke ataupun minta kehelaian yang lebih ke. Mulakan setiap jawapan di muka surat yang baru. Jadi anda jangan sayang kata anda mulakan setiap jawapan di muka surat yang baru. Terutama kalau yang nak lukis petak, buat besar-besar, jangan sayang pada kertas, minta saja dengan pengawas. Minta helaian tambahan sekiranya perlu. Okey, baik. Jadi tadi kalau kita lihat ada banyak benda yang awak kena faham pada malam ini, iaitu kata tugas, kehendak soalan, penalti, apa lagi tadi? Kepala ayat. Yang pertama kita lihat apa itu kata tugas. Kata tugas untuk kertas 2 perniagaan. Okey, kata tugas ni merupakan satu kata kerja yang berfungsi untuk mengarah dan memandu calon memberikan respon yang sejajar dengan tugasan item. Okey, jadi kata tugas ni nak pandu calon, nak memberi respon dengan item yang diberikan. Itu yang dikatakan kata tugas. Kata tugas ni kebiasaannya dia merujuk kepada kepala soalan yang berada di depan sekali, iaitu terangkan, huraikan. Contoh. Kata tugas, ini contoh kata tugas. Takrifkan, nyatakan, senaraikan, namakan, labelkan, kenal pastikan, terangkan, tukarkan bentuk, ringkaskan, lakarkan, anggarkan, hitungkan, huraikan. Banyak kata tugas ni. Ni secara kasar lah, untuk subjek-subjek lain pun macam ni lah. Bincangkan, cadangkan, analisiskan, hubung kaitkan, kelaskan, bandingkan, bezakan, selesaikan, susunkan, nyatakan. Ni kebiasaannya kata tugas ini berada di awal soalan, pembuka kepala soalan. Dia akan mulakan dengan kata tugas. Dia akan memandu. Jadi di sini kata tugas yang biasa digunakan dalam mata pelajaran perniagaan ialah kata tugas apakah, siapakah, tentukan, nyatakan, kenal pasti. Okey, ini kata tugas yang biasa dalam mata pelajaran perniagaan. Yang glamour lah kita kata. Yang saya tunjuk tadi yang umum. Ini yang dalam mata pelajaran perniagaan. Apakah, siapakah, tentukan, nyatakan, kenal pastikan. Okey, respon yang diharapkan, cara jawab atau respon yang diharapkan, calon perlu beri fakta ikut peruntukan markah. Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjut. Ini tak perlu huraian apa-apa. Iaitu satu fakta, biasanya 1 markah. Okey, dia punya rangka, yang dikatakan rangka jawapan tadi yang saya merahkan ini, F1, ni rangka dia, F1 untuk 1 markah. Kalau apakah, siapakah ni, terlihat pada markah dia 1 markah, maka rangka dia F1 sahaja. Satu benda je, 1 peluru, 1 nyawa saja. 1 F1, 1 markah. Okey, yang kedua, mengapakah? Respon yang diharapkan, beri sebab atau huraian secara mendalam, ayat yang boleh berdiri sendirilah. Okey, untuk beri sebab ni, huraian ni, rangka dia H1, H2, H3. H ni huraian. Huraian 1, huraian 2, huraian 3. Bergantung kepada markah.
Kalau mengapakah ni 5 markah, maka H1, H2, H3, H4, H5. Okay, bergantung kepada markah yang dikehendaki. Kalau 3 markah, H1, H2, H3. Ini mengapakah? Di sini anda kena beri sebat huraian secara mendalam ayat yang boleh berdiri sendiri. Okay, yang ketiga, kata tugas bagaimanakah? Okay, bagaimanakah ni? Beri satu cara atau kaedah secara huraian yang mendalam ikut peruntukan markah. Okay, kebiasaannya kalau kata tugas bagaimanakah ni dia punya rangka jawapan F1, H1, H2, H3 dan seterusnya. Bagilah seberapa banyak H. Kebiasaannya kita kena bagi banyak supaya sebagai spare tayar, sebagai backup lah kita kata. Okay, yang keempat, jelaskan. Jelaskan H1, H2. Jelaskan. Beri huraian dan contoh ikut peruntukan markah. Boleh jawab dalam bentuk point. Okay, kalau 5 markah maksudnya H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 dan seterusnya lah. Okay, kalau kata tugas bezakan, cara jawab dia beri perbezaan dalam bentuk jadual atau huraian. Ini bezakan ni calon boleh tulis dalam bentuk kotak. Ini kotak. Seperti mana percubaan baru ni pun ada soalan perbezaan. Tapi malangnya pelajar kita dah saya beri ingatan berapa kali, lukis kotak ni dengan besar, pelajar ni lukis kotak dengan kecil saja. Bila kecil, apa yang dia boleh tulis sangat terhad. Jadi lukislah kotak itu sebesar sepenuhnya ruangan kertas itu. Okey, bezakan ni boleh dibuat dalam bentuk kotak. Okey, yang keenam, bandingkan. Bandingkan ni calon perlu memberi persamaan dan perbezaan antara kedua-duanya. Okay, jika 6 markah bermaksud 3 perbezaan dan 3 markah untuk persamaan. Jika calon hanya jawab perbezaan, maka calon ini akan kerugian markah 3 markah untuk persamaan. Disebabkan calon ini tidak memahami kata tugas bandingkan. Sebab calon ini mungkin dia keliru dengan bezakan. Bezakan hanya bagi perbezaan. Jika bandingkan, calon perlu bagi persamaan dan perbezaan. Kena bagi 2 markah yang ada. Kalau 6 markah, 3 markah persamaan, 3 markah bagi perbezaan. Okey, yang ketujuh, yang paling glamour dalam perniagaan, kata tugas terangkan. Okay, terangkan, calon perlu beri fakta dan huraian yang berkait. Okey, biasanya dia punya format dia, rangka jawapan dia F1 H1, F2 H2. Ini untuk 4 markah. Jika 6 markah, F1 H1, F2 H2, F3 dan H3. Ini bergantung kepada markah. Yang penting dia perlu ada fakta dan huraian. Okay, apa itu fakta? Fakta kalau dalam buku teks, kita lihat perkataan yang diboldkan, yang warna hitam. Huraian tu pelajar boleh reka berdasarkan kepada fakta yang diberi. Huraian pelajar tak perlu hafal. Pelajar hanya hafal fakta. Huraian ni pelajar boleh reka berdasarkan fakta yang diberi. Kalau ada soalan yang berbentuk bergambar, situasi atau stimulus, lagi bagus kerana calon boleh gunakan maklumat yang ada di dalam gambar dan situasi itu sebagai jawapan calon. Okay, rangsangan yang diberi. Okay, yang paling glamour juga dalam perniagaan ialah kata tugas huraikan. Huraikan. Untuk huraikan, package dia, rangka jawapannya ialah fakta, huraian, contoh. Ini kita panggil satu package. Mesti rangka jawapan dia mesti ada fakta, huraian, contoh. Jika calon tak dapat satu package ni, maka calon tak akan dapat markah, 3 markah di sini. Satu fakta, satu huraian, satu contoh ni dah dapat 3 markah. Ini satu package. Okay, untuk huraikan, beri fakta, huraian dan contoh yang saling berkait. Wajib kaitkan. Contoh, huraikan jenis kemahiran kebolehkerjaan yang diperlukan. Maksudnya di sini, huraian yang diberi ialah huraian untuk fakta dan contoh yang diberi ialah contoh bagi fakta dan huraian yang diberi. Jadi semua ni mesti berkait dalam satu
package. Jadi tadi terangkan fakta huraian, huraikan fakta huraian contoh. Ini yang paling penting dalam perniagaan. Yang mana kalau berdasarkan SPM tahun lepas, ramai pelajar yang kehilangan markah di sini kerana dia tidak mengetahui kata tugas bagi huraikan. Cara menjawab bagi huraikan. Dia kehilangan markah untuk contoh. Ini calon tahun lepas lah. Calon tahun ni saya harap anda diberi pendedahan yang banyak dengan teknik menjawab, maka anda tidak akan melakukan kesilapan yang sama. Okey, yang ke-9, sejauh manakah beri komen atau beri pendapat. Okay, yang ini kalau sejauh manakah ni calon beri jawapan menyokong, pro ataupun kontra. Jadi kebiasaannya kedua-dua jawapan calon ni semuanya betul. Asalkan calon ada memberi jawapan, pilihan jawapannya. Kalau calon pilih sokong pun betul, tak sokong pun betul. Asalkan calon beri alasan kenapa pilih A, kenapa pilih B. Jadi di sini satu advantage lah bagi pelajar sebab dia jawab A pun betul, jawab B pun betul. Jawab pro pun betul, jawab kontra pun betul, janji dia ada alasannya. Okay, jangan pelajar ni tinggal kosong lah di sini. Kalau tinggal kosong, pemeriksa tak boleh bantulah. Kecuali pelajar tu tulis juga. Okay, yang ke-10, jelaskan kesan. Jelaskan kesan ni biasanya beri kesan baik, kelebihan, biasanya kelebihan dan kesan buruk bagi kekurangan. Okay, bagi wajarkah ataupun setujukah kemukakan alasan, beri hujah ataupun alasan, buat keputusan, nyatakan satu pendirian, beri alasan yang mendalam kenapa setuju atau tidak setuju, atau kedua-duanya sekali. Setuju atau tidak setuju. Jadi di sini ada 11, ada 15. Hitungkan, kalau hitungkan ataupun tafsir kedudukan, calon perlu membuat ataupun menunjukkan jalan pengiraan berserta dengan rumus, formula dan jawapan akhir. Kesemua ni, formula ni akan ada markah, sama macam matematik lah. Yang ke-13, jelaskan prosedur. Calon perlu memberi huraian yang lengkap tentang langkah-langkah prosedur. Contohnya langkah-langkah nak mendaftar perniagaan. Jadi biasanya calon kena memulakan langkah daripada langkah yang pertama sehinggalah yang terakhir dan jangan terbalikkan langkah itu. Okey, kata tugas yang ke-14, kena pasti memberi satu cadangan dan memberi huraian. Yang ke-15, tentukan pilihan ataupun cadangkan antara A ataupun B. Okey, perhatian, penalti 1 markah akan dikenakan jika tidak mengikut situasi. Sekarang cikgu akan bawakan anda contoh soalan bersama dengan kata tugas dan apakah yang dikatakan penalti. Okey, contoh soalan yang pertama. Contoh soalan yang kata tugas tadi, nyatakan ataupun apakah. Darjah 3 menunjukkan titik pula modal warisan Dodo Melayu yang beroperasi di Kuala Ibai, Terengganu. Ini titik pula modal. Jadi apakah Y? 1 markah. Ni apakah Y? Jadi jawapannya satu saja yang anda perlu bagi iaitu F1 kos tetap. Maka akan dapat 1 markah di sini. Okay, ini mudah saja. Okay, mengapakah? Kalau kata tugas mengapakah? Okay, soalan, mengapakah keuntungan penting kepada sesebuah perniagaan 4 markah? Cikgu kata tadi pada malam ini awak kena faham apa? Kena faham kata tugas. Mengapakah? Kehendak soalan, keuntungan penting. Kemudian kena lihat pada apa? Lihat pada markah. Kemudian step yang keempat buat apa? Buat rangka jawapan. Rangka jawapannya apa? 5H. 5H. Kenapa bagi 5 sedangkan jawapan markahnya 4? Nampak sini? Markahnya 4. Cikgu tulis sini rangka jawapannya 5. Cikgu suruh bagi lebih 1 supaya sebagai backup tayar. Jadi kalau anda bagi 4, salah 1 tinggal lagi 3. Kena bagi lebih lah. Jawab selagi mana anda tahu. Tulis saja yang anda tahu. Jangan ada masa lebih tapi anda termenung ya tunggu masa nak keluar. Jangan macam itu. Tulis selagi ada. Tulis sehinggalah loceng hantar kertas dibunyikan. Okey? Tulis sehingga tamat masalah, betul-betul tamat. Okay. Yang pertama, lihat kata tugas, lihat kehendak soalan, kemudian lihat pada markah.
Bina rangka jawapan. Kemudian mulakan jawapan dengan kepala ayat. Yang tadi perkataan yang cikgu tanya awak tadi, tanya pelajar semua, apa itu kepala ayat? Kepala ayat ni di sini ialah anda kena mulakan sedikit dengan depan soalan ni, ayat depan soalan. Kenapa cikgu kan perlu mulakan dengan kepala ayat? Supaya anda tidak dikenakan penalti. Okey, yang cikgu kata tadi ada banyak penalti kan? Jika anda jawab dengan kepala ayat ni ambil daripada sini sedikit, maka anda boleh dikatakan selamat dari dikenakan penalti. Okey. Ini kepala ayat. Keuntungan penting kepada perniagaan kerana H1, anda nak tulis H1 pun boleh, tak mau tulis pun boleh. Nak buat ni tarik lalak pun macam ni pun boleh. Petunjuk kecekapan perniagaan, mengukur tahap prestasi perniagaan, untuk kelangsungan perniagaan, mampu mengembangkan perniagaan, menaikkan imej perniagaan. Simple je jawapan dia tetapi ringkas dan padat. Dan jawapan awak pun dimulakan dengan kepala ayat, maka anda tidak dikenakan penalti. Jadi semua jawapan anda kena mula dengan kepala ayat untuk anda selamat dari dikenakan penalti. Jika tidak, kemungkinan anda dikenakan penalti. Okey. Ini kata tugas bagi bagaimanakah. Bagaimanakah? Contoh soalan, gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan 2 buah organisasi perniagaan. Okey, bagaimanakah bahagian fungsian keuangan gambar 2 berinteraksi dengan gambar 1? 4 markah. Ni gambar 2, ni gambar 1. Kata tugasnya bagaimanakah? Kehendak soalannya bahagian fungsian keuangan. Markahnya 4 markah. Jadi cikgu kata bina rangka jawapan dia. Rangka jawapan dia boleh bina di tempat lain iaitu 5H. 5H. Mulakan dengan kepala ayat. Kepala ayat ni tulis gambar 2, ni gambar 2, berinteraksi dengan gambar 1 dengan cara H1 bla 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 bla, H2 menerima bayaran dalam bentuk cek, H3 mengeluarkan resit, H4 mengeluarkan nota kredit. Ini contoh lah. Contoh cara nak jawab. Okey, yang keempat, contoh kata tugas, jelaskan. Soalan, jelaskan kelebihan milikan tunggal. 4 markah. Kata tugasnya jelaskan. Kalau anda faham tadi, kata tugas jelaskan, rangka jawapannya H kan? 5H. Markahnya 4 tapi cikgu bagi 5H, 5 huraian. Okey, mulakan dengan kepala ayat juga. Kelebihan milikan tunggal ialah kos operasi yang rendah, menikmati keseluruhan untung perniagaan, mudah ditubuhkan, membayar cukai yang rendah, mudah diuruskan. 1 huraian 1 markah, nak mana-mana 4H. Nampak tak di sini dia bagi 5 tetapi kita nak 4 sahaja. Okey. Jelaskan di sini sama macam tadi, memberi jawapan yang spesifik serta memerlukan penerangan lanjut, huraian atau sokongan. Huraian 1, huraian 2, huraian 3. Okey, kata tugas bezakan. Bezakan seperti mana cikgu cakap tadi, soalan perbezaan boleh jawab dalam kotak. Contoh soalan bezakan antara kos tetap dan kos berubah, 4 markah. Contoh jawapannya, perbezaan kos tetap dan kos berubah ialah, kita akan bina kotak. Kotak ni buat besar-besar, bagi penuh ruangan kertas tu. Jangan, kebiasaan ni biasa dah, memang saya tahu dah. Pelajar ni bila buat kotak, dia akan lukis kotak tu kecil saja. Sesangat kecil. Dan dia tidak labelkan ni, kepala kotak ni. Dia labelkan di sini kos tetap, kos berubah. Kemudian diikuti dengan huraian lah. 1 huraian ni 1 markah. Jadi kalau 4 di sini bermaksud pelajar kena ada 4 kotak di sini. 2 perbezaan. Di 4 kotak.
Apa yang dibezakan di sebelah A dengan sebelah B ni mesti berpasangan lah biasanya. Okay. Mesti berpasangan. Contohnya kalau sebelah A ni kita beza dari segi kepala, maka sebelah B kita kena bezakan dari segi kepala juga. Okay, ini contoh cara jawab. Manakala, ni kebiasaannya calon tak jawab cara ni lah. Saya tak perlu tunjuk lah. Ini kalau kata tugas bandingkan, seperti mana saya bagi tahu tadi, bandingkan calon perlu beri persamaan dan perbezaan. Okay, jika 6 markah, 3 markah bagi perbezaan dan 3 markah bagi persamaan. Nampak tak di sini? Perbezaan antara perniagaan dalam negeri dan perniagaan luar negara, jawab dalam kotak. Kemudian persamaan. Persamaan ni tak perlu dalam kotak lah sebab dia persamaan. Persamaan. Jadi 3 markah untuk perbezaan, 3 markah untuk persamaan. Yang tu mudah saja. Yang ketujuh, terangkan. Ini contoh soalan SPM tahun 2018. Pertama kali diperkenalkan ni. Okay, gambar 1 menunjukkan sejenis barang yang diiklankan di media elektronik. Dapatkan di cawangan C bawah berdekatan. Okay, terangkan, ini soalannya, terangkan 2 elemen campuran pemasaran yang terlibat bagi pemasaran barang tersebut. 4 markah. Kata tugasnya terangkan. Dia punya kehendak soalan, elemen campuran pemasaran. Kalau kita belajar dalam buku teks tu, elemen campuran pemasaran ada 4P kan? 4P, tapi dia nak 2 saja. Langkah pertama buat apa? Ni kalau kita lihat di sini, dia punya rangka jawapan macam ni. Fakta huraian, fakta huraian. Jadi fakta huraian ni merupakan satu set jawapan yang menyumbangkan 2 markah. Fakta huraian yang kedua, satu set jawapan yang menyumbangkan 2 markah. Jadi 4 markah. Okey, contoh jawapan tadi, mulakan dengan kepala ayat juga. 2 elemen campuran pemasaran yang terlibat bagi pemasaran barang tersebut. F1, produk atau barangan. H1, tahan ataupun jangka hayat lama. Kalau kita lihat di sini, soalan ni sangat-sangat membantu calon sebabnya dalam skema jawapan ni semuanya jawapannya diambil daripada gambar tadi. Jadi jika ada soalan yang berbentuk gambar macam ni, seperti ini, calon perlu menggunakan sepenuhnya maklumat yang diberikan di sini untuk menjawab jawapan anda. Anda tak perlu fikir jawapan tu daripada lain. Jawapan tu harus daripada gambar tersebut. Contohnya di sini, mesin basuh automatik. Dari mana perkataan ini diambil? Dari gambar tadi. Mesra pengguna dan menggunakan teknologi nano. Teknologi nano ni diambil daripada mana? Daripada gambar tadi. Jaminan 5 tahun. Jaminan 5 tahun pun diambil dari gambar tadi juga. Okay. F2, harga. Harga sepadan dengan kualiti RM1000 ataupun berpatutan. 1000 diambil dari mana? Dari gambar tadi juga. 1000. Diskaun 20%, tinggal 800. Okey. Promosi. Kalau anda lihat di sini, jawapan ni ada 4P ni. Tapi kalau anda jawab semua akan dikira 2 sajalah. Mana-mana 2, 2F, 2H. Okey, promosi diiklankan di media elektronik, diketahui umum ada diskaun. Berapa diskaunnya? 20%. Ataupun 800, dipotongannya 200. Okay, tempat agihannya mesin basuh ni didapati di C-bond yang berdekatan ataupun cawangan yang berhampiran ataupun penghantaran percuma ataupun dekat. Slash ni merupakan salah satu, tak perlu semua sekali. Ini slash ini salah satu. Jadi nampaknya soalan tahun 2018 ni sangat-sangat membantu calon, dan jika calon ni memahami kata tugas ini dan memahami kehendak soalan ni, dia akan dapat markah dengan mudahlah di sini. Okey, yang ke-8 pula contoh kata tugas, huraikan. Soalan, huraikan 2 kaedah yang digunakan oleh organisasi bukan bermotifkan untung untuk menjalankan perniagaan, 4 markah. Okey, yang saya bagi tahu tadi, kata tugas huraikan, dia punya package dia, fakta, huraian, contoh. Perlu ada satu package ini untuk dapatkan 3 markah penuh. Dia 4 markah bermaksud 3 di sini dan mana-mana 1 di bawah.
Yang penting dia kena ada package dia lengkap ni. F1, H1, C1. Okay, kata tugas huraikan. Okay, contoh jawapan dua kaedah yang digunakan oleh OBBU untuk menjalankan perniagaan ialah soalan Maaf tu. je lah cikgu ni boleh tengok di ruang chat ke? Tak nampak. Ada soalan. Tak nampak. Okey. Ada pelajar yang bertanya, satunya mungkin dah ada yang menjawab. Kalau bagi jawapan lebih tapi ada salah satu. Maknanya satu tu salah. Jadi adakah tolak satu markah atau macam mana? Dia di sini dia tak akan tolak markah para pelajar. Dia tidak ada konsep tolak markah. Dia akan cari markah yang lebih, yang markah yang ada. Yang ada tolak tadi, yang jika pelajar tidak mengaitkan dengan situasi saja. Yang ada tolak, yang ada penalti. Maksudnya kalau pelajar ni jawab lebih tetapi ada salah, dia tidak akan tolak markah. Dia akan cari markah yang ada. Cuma yang ada tolak tadi jika pelajar itu tidak mengaitkan dengan situasi yang diberi saja. Itu yang dikatakan penalti tadi. Dari dalam jawapan pelajar ni tidak ada tolak markah. Menjawab tak? Terima kasih. Sejelas sejelas saja maknanya tidak ditolak markah. Okey, soalan yang seterusnya, kalau bagi 4 fakta untuk contoh yang sebelum tadi tu, tak ada huraian bagaimana? Kalau 4 fakta campuran pemasaran tadi. Yang ni kalau hanya pelajar hanya tulis produk, harga, promosi, agihan, itu maksudnya 4 fakta. Markah yang diberi hanya 2 sahaja. Sebab pelajar tidak memberikan huraian. Bermaksud pelajar ini tidak memahami kata tugas, fakta huraian, fakta huraian. Jadi dia punya markah 2 fakta, 2 huraian. Maksudnya 2 untuk fakta, 2 untuk huraian. Jika hanya pelajar itu bagi 4 fakta tetapi tidak ada huraian, hanya dikira 2 fakta sahaja. Faham tak? 2 fakta sahaja sebab pelajar itu tidak ada huraian. Dia hanya bagi 4P ini. Jadi hanya pelajar ini dapat 2 markah sahaja di sini. Dia kehilangan markah untuk huraian. Sebab tu penting untuk memahami kata tugas. Menjawab tak pelajar? Terima kasih. Ya, dan ada satu soalan dan dia tanya dalam perniagaan ada tak soalan kebat tapi dah dijawab oleh ketua JU kita ada bersama Cikgu Muni, Cikgu Khairuddin dah jawab. Ya, ada lebih kurang 40% soalan kebat. Tapi mudah saja berdasarkan situasi dan juga stimulus. Okey, tu Cikgu Din dah tolong jawab. Terima kasih Cikgu Din. Okey, teruskan. Sebenarnya mata pelajaran perniagaan ni memang mengamalkan kebat dari dulu lagi. Kebat ni kemahiran berfikir arah tinggi, maksudnya dia menggunakan stimulus. Macam ni soalan kebat lah ni. Ada gambar, maksudnya pelajar boleh mengaitkan apa yang dia belajar dalam buku teks dengan gambar yang diberi. Inilah yang dikatakan kebat. Ini kebat dah ni. Elemen campuran pemasaran. Maksudnya dia dilihat gambar dan dia kaitkan dengan situasi yang dia belajar dalam buku teks. Yang dia belajar dalam buku teks, elemen campuran pemasaran. Tapi gambar yang diberi, mesin basuh. Inilah yang dikatakan kebat. Dalam mata pelajaran perniagaan ni dah lama sebenarnya mengamalkan kebat ni. Cuma pelajar tak sedar lah. Okay, macam ni tadi huraikan. Ni satu package jawapan lah. Fakta, huraian contoh. Macam tadi kalau tadi pelajar tu kata dia jawab fakta saja, maka di sini dia hanya dapat 2 markah sajalah untuk fakta. Dia kehilangan markah yang lain. Okey, ni kalau huraikan sama macam tadi, ni contoh. Sejauh manakah? Kalau sejauh manakah? Contoh soalan, sejauh manakah faktor lokasi sebagai penyumbang dalam memulakan perniagaan? 6 markah. Faktor lokasi memainkan peranan yang penting dalam menyumbang untuk memulakan perniagaan, iaitu lokasi yang sesuai dengan perniagaan, tempat yang strategik, berpotensi untuk berkembang ataupun mendapat keuntungan, kos sewa mestilah bersesuaian, berhampiran dengan pelanggan, terdapat kemudahan infrastruktur, contohnya jalan raya dan lain-lain, mudah dikunjungi, mudah untuk mendapat bekalan ataupun berhampiran dengan pembekal. Ini sejauh manakah yang dipelajar, dia punya rangka jawapan
6H, bagi H huraian semua. Okay, saya nak tunjuk contoh soalan, tak sempat rasa soalan ini. Ini sejauh manakah? Sejauh manakah? Soalannya sejauh mana, wajarkah Puan Siti menerima rakannya sebagai rakan kongsi? Kemukakan alasan anda, 3 markah. Contoh jawapan, Puan Siti wajar menerima rakannya sebagai rakan kongsi kerana, ni, maksudnya di sini pelajar dah jawab wajar ni dah dapat 1 markah. Kerana apa? Kerana H1 modal yang disumbangkan akan menjadi lebih besar. Nak tulis H1 pun tak mengapa, tak mahu tulis pun tak apa. H2 boleh berkongsi kepakaran atau idea. H3 dapat membantu dalam pengurusan. H4 risiko kerugian boleh disebarkan atau dikongsi bersama. Okey, atau jika pelajar ini menjawab tidak wajar menerima rakan kongsi kerana untung perlu dikongsi, perniagaan mudah terbubar ataupun perselisihan faham, ataupun rakan kongsi meninggal atau muflis. H3 keputusan perlu dibuat bersama, perlu berbincang, tidak bebas membuat keputusan. H4 tindakan negatif rakan kongsi akan menjejaskan imej perniagaan. Maksudnya di sini jika pelajar ini menjawab wajar pun betul asalkan ada alasan, tidak wajar pun betul asalkan ada alasan, dan pelajar jangan sesekali meninggal tidak menjawab soalan ini, tak mau jawab sebab ini merupakan satu bonus kalau pelajar jawab wajar pun betul, tak wajar pun betul. Okey, jika soalan ini hitungkan ataupun tafsir kedudukan, calon perlu menulis semualah rumus-rumus ataupun formula sehinggalah jawapan yang terakhir, dan akan ada jawapan bagi setiap jalan pengiraan itu. Okey, kalau jelaskan prosedur pula, jelaskan prosedur pendaftaran perniagaan bagi perniagaan milikan tunggal 4 markah. Jadi prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal ialah, ini kepala ayat dia. Mulakan dengan langkah yang pertama dahulu, diikuti dengan langkah yang terakhir. Okey, kenal pasti, kata tugas kenal pasti. Contohnya, Aminah ingin membuka sebuah kedai menjual bunga di Cameron Highland. Kenal pasti pemilikan perniagaan tersebut. Jawapan milikan tunggal. Kenal pasti ni biasanya 1 fakta, 1 markah juga. Okey. Saya nak bagi contoh satu soalan bahagian A, SPN bahagian A. Mengapakah keuntungan penting kepada sesebuah perniagaan? 5 markah. Maklumat berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan. Alia merupakan seorang penjual nasi lemak di kawasan perumahan Permata. Beliau menguruskan perniagaannya secara bersendirian. Masa operasi bermula dari 7 pagi hingga jualannya habis. Kebanyakan pelanggannya terdiri daripada penduduk kawasan tersebut. Apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? Yang kedua, jelaskan kelebihan milikan perniagaan di 1B1 4 markah. Ini soalan nombor 1 bahagian A. Kalau pelajar lihat di sini 10 markah. Jadi kalau untuk dapat A tadi sekurang-kurangnya calon dapat 8 markah dari keseluruhan 10 markah ini untuk calon cemerlang. Kita tengok jawapan untuk soalan ini. Okay. Contoh jawapan 1A, rangka jawapannya 5 huraian, 5H. Di keuntungan penting kepada perniagaan kerana petunjuk perniagaan ataupun kecekapan ataupun keberkesanan 1 markah. Mengukur tahap prestasi 1 markah. Untuk kelangsungan dapat meneruskan perniagaan, menentukan hala tuju 1 markah. Mampu bersaing dan seterusnya lah. Ini saya tunjuk secara ringkas. Jadi maksimum di sini 5 markah walaupun calon jawab lebih, maksimumnya 5 markah. Okey, 1B, milikan tunggal sebab 1 markah saja tadi. 1B, 2, kelebihan milikan perniagaan di 1B1 ialah, mulakan dengan kepala ayat. H1, kos overhead ataupun kos operasi yang lebih rendah, tidak mempunyai ramai pekerja. Pengurusannya mudah diurus. Kalau calon tengok di sini ada banyak pilihan jawapan. Jadi maksimum markah yang diambil ialah 4 markah saja.
Jadi sebenarnya kalau calon ini memang membuat ulang kaji, membaca buku dengan banyak, membuat latih tubing, memang satu peluang untuk dapat markah ni sangat mudah lah. Sebab jawapannya sangat simple dan mudah saja. Okey, kita lihat, kita tengok satu contoh bahagian B. Ini bahagian B yang mana satu soalan tadi 15 markah. Bahagian B dia lebih, biasanya kajian kes dia agak panjang sedikit lah berbanding bahagian A tadi. Okay, kalau calon lihat di sini dia 15 markah. 6 campur 6 campur 3, jadi 15 markah. Okey, ni soalan tahun berapa ni? 2018. Jelaskan skala perniagaan syarikat pembinaan Orkid Sendian Berhad 3 markah 2019 . Jelaskan skala perniagaan syarikat pembinaan Orkid Sendian Berhad 3 markah. Kata tugasnya jelaskan. Jadi kalau kata tugas jelaskan tadi ingat balik bagaimana dia punya rangka. Okay, B, jelaskan perkaitan antara saiz syarikat dengan bentuk pemilikan perniagaan 6 markah. Dan C, bersetujukan anda dengan matlamat baru syarikat tersebut. Kemukakan alasan anda 6 markah. Jadi kalau kita lihat bahagian C ni bersetujukah, maksudnya di sini calon ada advantage untuk dapat markah. Sebabnya kalau dia jawab setuju pun ada markah, tak setuju pun ada markah. Okey, contoh jawapan tadi, yang A tadi. Skala perniagaan syarikat pembinaan Orkid Sendian Berhad ialah, ni dimulakan dengan kepala ayat. Okey, kenapa di sini penting kepala ayat? Sebab di sini pelajar sudah menyebut ni nama perniagaan ni, syarikat pembinaan Orkid Sendian Berhad. Okey, nampak tak di sini catatan ada penalti. Kenapa ada penalti? Ada penalti jika pelajar ini tidak mengaitkan dengan kes tadi. Tidak mengaitkan dengan syarikat pembinaan Orkid Sendian Berhad. Katakan pelajar ini terus tulis skala pasaran domestik, peringkat negeri. Dia tidak menulis langsung apa yang ada di dalam kes tadi. Jadi untuk lebih selamat, dimulakan dengan kepala ayat ini. Jadi jika ada kepala ayat ini, pelajar ini, jawapan ini selamat dari dikenakan penalti. Kalau kita lihat dalam jawapan ni sudah ada disebut perkataan Sabah, domestik. Kalau kita baca kes ni balik tadi kan, dalam ni dia ada cerita di Sabah, domestik, ni syarikat Orkid. Jadi di sini kalau pelajar lihat ada catatan ada penalti. Kalau pelajar ini menjawab macam ni, dia ada kepala ayat, dia ada sebut syarikat pembinaan Orkid Sendian Berhad, dia ada sebut perkataan negeri Sabah, maka dia akan layak dapat markah 3 markah penuh. Jika pelajar ini menjawab secara umum, maka dia hanya akan dapat 2 markah. Itulah yang dikatakan penalti tadi. Jadi bayangkan kalau pelajar ini setiap soalan dia dikenakan penalti, maka dia akan kerugian lebih kurang banyaklah, dekat-dekat dengan 10 markah penalti sahaja. Jadi pelajar perlu berhati-hati dengan penalti. Untuk tidak dikenakan penalti, pelajar perlu menyebut balik apa yang ada di dalam rangsangan dan stimulus tadi ke dalam jawapan calon. Dalam jawapan. Inilah contohnya, sebut balik. Okey, ini perkaitan antara saiz syarikat dengan bentuk pemilikan perniagaan ialah perniagaan bersaiz besar, jualan tahunannya 50 juta atau 20 juta. Ni nampaknya pelajar jawapan ni sudah mengaitkan dengan stimulus tadi, rangsangan tadi, dalam kes tadi. Dia dah ada menyebut. Jadi sekurang-kurangnya pelajar perlu menyebut sekali ataupun 2 kali di dalam jawapan dia untuk dielakkan dikenakan dari penalti. Ini bahagian B. Yang B nombor 8. Nampak di sini nombor 8 dimulakan dengan kata tugas jelaskan, cadangkan, terangkan. .
Moderator? Moderator ni bagi masa pendek sangat. Ya, ya. Okey, tak apa. Lain kali Boleh. Lagi. Kau nak buka pada soalan dah? Boleh buka tak apalah. Bahagian C kajian kes. Saya bagi tip sikit lah. Soalan kajian kes ni ada 20 markah. Jadi soalan kebat tetapi lebih senang berbanding bahagian A, bahagian B. Ada pelajar tanya tadi soalan kebat kan. Jadi bahagian C ni memang fully kebat. Sebab dia adalah satu kes. Dan pelajar perlu kaji kes itu untuk menjawab soalan. Jadi topik-topik kesnya gabungan sukatan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, terdapat 4 hingga 5 ceraian soalan. Dia ada anak-anak kecil lah. A, B1, B2, C dan D. Panjang kes adalah selalunya 2 muka surat termasuk graf, rajah, dokumen, carta, gambar ataupun ilustrasi. Seperti bahagian B, kaedah pemarkahan dia open schema, terima jawapan di luar buku teks, merentasi kurikulum ataupun mata pelajaran lain. Isu-isu semasa dan jawapan yang dipikirkan logik. Cara menjawab bahagian C ni, calon perlu baca soalan terlebih dahulu, gariskan kehendak soalan, garis peruntukan markah, barulah baca kes supaya lebih mudah kita nak cari konflik dan petunjuk bagi setiap kes yang diberikan. Okay, setiap perenggan ada konflik dan petunjuk. Tajuk soalan yang disebut dalam kes. Jadi kalau kita baca soalan terlebih dahulu, lebih mudah kita nak cari di mana konflik dan petunjuk itu. Okay, soalan A dan B biasanya jawapannya rujuk perenggan 1 dan 2. Soalan C dan D rujuk perenggan 3 dan soalan E biasanya rujuk perenggan yang keempat. Okay, ada maklumat kes yang boleh digunakan sebagai jawapan. Isi tersirat. Ada jawapan yang disembunyikan di dalam kes lebih kurang 3 atau 4 markah. Okay, boleh salin maklumat dalam bentuk poin dalam kes tetapi jangan salin bulat-bulat dari kes, ubah suaikan sedikit. Okay, untuk bahagian sini kalau boleh jangan jawab last minute lah sebab dia adalah soalan wajib. Sebab kebiasaannya pelajar dia terleka menjawab bahagian A dan B sehingga tidak cukup masa untuk menjawab bahagian B. Sedangkan bahagian C. Sedangkan bahagian C ni bahagian wajib dan saya rasa lebih mudahlah bagi calon untuk dapat jawapan sebab jawapannya semuanya ada di dalam kes itu. Okey, untuk calon dapat A, perlu diingati sekurang-kurangnya dia dapat 14 markah dari 20 markah untuk bahagian C. Okay, ini adalah contoh kes. Panjangnya, awak boleh rujuk baliklah, minta dengan cikgu koleksi soalan-soalan tahun lepas. Awak boleh try jawab. Ni dari segi panjang dia lah. Satu muka surat lebih jugalah. Dia ada rangsangan, ada angka, mungkin ada carta. Ni dia punya soalan. Cadangkan bank, jelaskan gaya pengurusan, hitungkan kuantiti. Ni mungkin cikgu tak sempat lah malam ni untuk pergi lebih detail kajian kes ni. Okay. Ini tahun 2018, soalan 2018. Okay, saya bagi contoh satu jawapan calon. Kalau kita tengok di sini, kalau kita lihat di sini, jawapan calon ni pendek tetapi padat. Dia layak dapat 9 dari 10 markah. Maksudnya jawapannya sangat, kita nampak ringkas tetapi menjawab apa yang ditanyalah. Padat. Okey, perkataan yang kebiasaannya yang boleh ditulis oleh calon jika dia dah kebuntuan idea dan tak tahu nak tulis apa, calon-calon bolehlah menggunakan perkataan-perkataan killer ini untuk dimasukkan ke dalam mana-mana jawapan calon sebab biasanya perkataan ni ada markah kebiasaan yang digunakan lah. Meluaskan pasaran, online, internet, segera, cepat, mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan jualan, meningkatkan keuntungan, meningkatkan pendapatan, apa lagi? Global, pengeluaran besar-besaran. Ni anda boleh tulis di mana-mana jawapan anda. Kebiasaannya
ada markah untuk perkataan-perkataan ini. Jadi saya buka untuk soalan lah. Sebelum tu saya apalah. Ni. Jawapan esei yang baik, susun jawapan mengikut urutan. Fakta yang tepat, huraian yang lengkap, jawapan yang ringkas dan padat, sertakan contoh yang sesuai, biasanya berdasarkan stimulus dan rangsangan yang diberi. Okey. Saya rasa saya buka untuk pertanyaan lah. Saya baru boleh baca dalam chat. Baik, silakan. Rasa Cikgu Muni boleh teks sendiri tak soalan ataupun nak saya bacakan? Okey, ada soalan dari Mr. Collector. Selain soalan yang memerlukan pemikiran, masih diterima markah jika kita bagi jawapan logik bagi soalan yang memerlukan penjelasan seperti contoh pengangguran bermusim. Mungkin maksud dia tu boleh diterima tak kalau jawapan tidak berdasarkan buku teks tapi logik? Yang tu bergantung kepada keputusan mesyuarat kita. Kadang-kadang benda yang tidak ada dalam skema, kalau diterima secara logik, boleh diterima juga. Bergantung pada nasib yang tu. Maksudnya kalau tidak boleh lari jauh lah, boleh diterima juga. Okey. Ada lagi depan? Menjawab soalan? Ada lagi sebarang soalan? Saya rasa nota ni saya ada bagi contoh skema tadi saya ada bagi dah kan? Ada masuk dalam tu tak? Ada pelajar tanya nak nota ni. Nota yang saya bagi. Akan ada kan dikongsi dalam drive. Ada. Nanti kita akan kongsikan kalau belum. Okey, soalan dari Nana. Kalau soalan ada 5, dia suruh jawab 4 dan saya jawab 5 soalan, markah ditambah tak? Markah tidak akan ditambah. Cuma pemeriksa akan pilih mana-mana jawapan yang banyak, yang lebih banyak. Yang sikit tu dia ketepikan lah. Dia akan semak semua, kemudian dia akan pilih mana-mana jawapan yang banyak lah, yang terbanyak. Tak ada penalti juga kalau jawab lebih. Kalau ada masa, memang digalakkan jawab lah. Kalau tak ada masa, jangan jawab. Biasanya pelajar cemerlang dia ada masa jawab. Sebab dia jawab ikut kehendak soalan, kata tugas memang cepat. Dia jawab secara padat, dia memang cukup masa nak jawab semua soalan, 10 soalan. Penatlah pemeriksa jawab. Okey. Oh, Nana tak dengar jawapan. Yang mana soalan dia tadi? Nana tadi jawapan yang tadi tu markah tambah tidak kalau jawab lebih tadi. Nana maksudnya kalau Nana jawab lebih 5 soalan dia jawab ke-5-5, pemeriksa akan semak ke-5-5 dan akan pilih mana-mana yang terbanyak 4 sahaja. Maksudnya kalau yang sikit tu dibuanglah, dikeluarkan. Ada yang tanya cikgu kertas 4 dalam SPN apa dia cikgu kertas tu? Okey, kertas 4 tadi saya dah bagi tahu dia adalah untuk calon persendirian. Calon sekolah yang pertama kali dia tak akan menduduki kertas 4. Jadi kalau anda tak mahu menduduki kertas 4, anda kena buat yang terbaik untuk calon SPN yang pertama ni. Sebab kertas 4 tu saya difahamkan lah, sangat susah juga. Dia lebih kurang macam anda buat kerja khusus, rancangan perniagaan tetapi kena buat on the spot masa itu 2 jam 15 minit. Tajuk-tajuk fokus SPM. Tajuk-tajuk fokus tu saya tak berapa ni lah. Saya itu kerahsiaan lah, maaf ya, Nur Ashraf tak boleh bagi tahu. Mungkin selepas ini adalah tajuk-tajuk tajuk-tajuk yang perlu diberi penekanan. Buat masa ni tak ada lagi lah. Tajuk yang selalu masuk.
Tajuk yang selalu masuk. Tanya spot question ni. Dia perniagaan ni tak ada spot question. Tak ada, sekarang ni tak ada lagi. Semuanya masuk secara sedikit-sedikit. Dia tak ada satu bab tu saja keluar, tak ada. Semuanya ada. Daripada soalan 1 sampai soalan yang kajian kes tu semua ada sikit-sikit, semua kena baca lah maksudnya. Tidak boleh dijangka. Kan kalau tak terkeluar kan awak yang terkeluar dewan pula. Ya, Cikgu Tuan Haji Khairuddin pun ada memberi penekanan ya bagi menjawab soalan saudari Nana tadi. Okey, kembali kepada pemilihan soalan ya. Itu bahagian A jawab 5 dari 6, bahagian B jawab 2 dari 3, bahagian C jawab 1 soalan. So fokuskan masa mengikut kehendak ni lah, peruntukan pilihan soalan yang diberi lah supaya tidak membazir masa dengan menjawab lebih kan. Betul Cikgu Murni? Baik. Okey, ada lagi? Kita mungkin untuk soalan terakhir sebab masa pun dah melebihi jam 10. Cikgu, maaf. Kali ni saya nak soalan terakhir itu semua ni. Ya, sila. Cikgu ada sedikit tip boleh digunakan. Sekiranya kita ada setengah info dalam buku kita lupa. Cikgu ada tip yang kita nak ingatkan semula lah. Ataupun macam kita boleh mudah hafal lah. Nak boleh mudah hafal, memang awak kena buat nota ringkas je. Kalau maksudnya awak kena buat, dipanggil apa, akronim lah. Macam 4P tadi, 4P. Product, price, promosi. Awak kena cipta 4P tu untuk apa. Di sama subjek lain juga awak kena bina akronim. Hafal dia punya fakta saja, jangan hafal dia punya huraian. Huraian tu awak boleh reka daripada fakta tadi. Nak bagi nak fakta tu memang kena banyak menghafal lah. Sekiranya topik, setengah topik memang suruh kita hafal suruhnya akronim. Tapi sekiranya ada topik yang macam obscure ataupun yang lebih agak serupa seperti saya tanya awak dari pengangguran musim, pengangguran ketara kan, walaupun ayat berbeza tapi macam intipati dia sedikit sebanyak ada sedikit sama lah. Kita pasti kita boleh bezakannya tu. Walaupun kita hafal, kita macam ingat tu kan dah pasti tu. Nak pastikan awak biasanya kalau awak was-was pun awak boleh tulis je dalam jawapan awak. Jangan takut nak tulis je banyak apa yang awak tahu. Awak ingat apa tulis je. Awak takut tertukar pun awak tulis je. Awak katakan awak was-was, yang ni betul ke salah, yang awak tulis juga. Pemeriksa tu akan semak mana yang betul je. Faham tak? Okey, saya faham Ibu. Maksudnya awak sekarang ni kerja awak hafal dulu. Bila dalam peperiksaan awak dah confuse mana satu, awak terlintah apa je, tulis je. Pemeriksa dia tak akan awak tulis salah, potong markah ke apa, tak ada. Yang dia cari, ini jawapan yang betul, ini jawapan yang betul. Dia akan bagi markah di situ. Rasa macam lebih kurang macam sejarah je. Asalkan jawapan ada sejarah. Okey. Dah tak ada aku. Mata kaya ni. Terima kasih yang join malam ni. Mungkin ada lagi terima kasih kepada Mr. Collector dari sekolah mana? Mr. Collector sekolah mana? Baik, ada okey tadi cikgu kata tu ya. Gemar ke? Bergema? Mr. Collector, ni penceramah tanya dari sekolah mana tu? Dari sekolah menengah agama Melo. Oh. Patut hebat. Terima kasih. Baik, jadi cikgu rasa cikgu tutup dah untuk menekan masa pun mencumburui kita. Jadi cikgu tutup untuk soalan. Okey, mungkin ada sebarang pertanyaan dan cikgu ada sertakan link untuk para pelajar join dalam grup Awan Ilmu Telegram. Ada link diberi dalam ruangan chat tu.
Dan cuma ada sedikit maklumat tambahan yang cikgu perolehi dari Tuan Haji Khairuddin, iaitu maklumat tambahan berkaitan dengan soalan berkenaan kata tugas sejauh manakah. Okey, jadi untuk soalan bagi kata tugas sejauh manakah, calon digendaki memberi pendapat kedua-duanya, setuju dan juga tak setuju. Okey. Jadi untuk dapat markah penuh kena ada sekurang-kurangnya satu isi setuju dan satu isi tak setuju. Maknanya tak semestinya sama banyak, bukannya pilih setuju atau tak setuju. Maknanya kena bagi kedua-duanya. Mesti ada sekurang-kurangnya satu jawapan disetuju ataupun tidak setuju. Maksudnya memberi pro and kontra. Jadi cikgu rasa itu saja untuk sesi soal jawab, dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Siti Murni atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi, dan sekiranya sekali lagi diucapkan terima kasih juga kepada hadirin hadirat, para pelajar yang setia hingga ke akhir program jawatan kasih bertugas, dan tak lupa juga kepada penganjur program Awan Ilmu. Pesanan cikgu sentiasa peka dengan jadual program Awan Ilmu pada setiap hari Ahad, Isnin dan juga Selasa jam 8.30 hingga 10 malam. Maka dengan itu slot mata pelajaran perniagaan berakhir di sini. Dan cikgu mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan program pada malam ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.